Good morning. It's now Good being morning, recorded. teacher. Morning. Good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher, Hi, how are you? Dua cemerlang. I'm fine. Fine. I'm fine. Alhamdulillah. Okay, so today we are going to continue our lesson about the earth. Okay, so can we pray before we learn? I'm good. Thank you. Good for you. Okay, let's pray together. Baca doa bersama beramai-ramai. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rabbi shrah li sadri yafqahu qawli. Amin. Amin. Okay. Hopefully our lesson will go as planned. Berjalan lancar. Okay, so let's take the first thing to do, which is our attendance. Hello Zuhair and Kyudin. Oh, nice background. Okay, cikgu pergi dulu untuk kehadiran. So it is almost lunch time. Sikit lagi nanti kita akan berehat ya. Okay, sekejap. Okay, there you go. Kelas 7. We are going to point some attendance for the early comers yang hadir awal hari ini. Sekejap. Slow lah nampaknya. Cikgu harap kelas kamu nanti berjalan lancar. Sebab apa? Sebab dari pagi tadi cikgu ada masalah. Dia slow. Tapi insyaAllah lah kelas 2C. Okay, there you go. Okay, this is your monsters. Seems like some of you have achieved more than half and way to go to 100 points. Mana tahu nanti boleh capai 100 markah. I will redeem it as a reward for you later. Okay, so kita tengok kat sini yang hadir. Okay, Aina, Arisa. Semula. Aina, Arisa, Mikail, Basil, Najmi, Aikashi, Firas, Nadine. Okay. Najla, Alicia, Amna, lagi Farah, Syafia, Kairin, Afika, Syafi, and Zuhaina Kyudin. Okay, safe. Attend class early, points for all. So 17 Okay, so far you have 17. Okay, kita nak baca sedikit apa yang ada dalam buku teks tentang sambungan dia, which is previously about water, but now we are moving on to air, udara. Nak belajar tentang udara. Okay, oops. Okay, udara. Page. Okay. Page 110, 110. Air, udara.
Okey, boleh. 110 ah. Sama-sama kita baca dan kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kandungan udara. Okey. So, air is around us. Air, yes. 110. 110. 110. Okay, so air is around us. Udara ni ada di mana-mana je. Di angkasa lepas pun ada yang tempat yang ada udara dan ada yang tidak ada udara. So tempat yang tidak ada udara, kita panggil dia vacuum. Kalau kamu nak tahu, tempat yang tak ada udara ni kita panggil dia sebagai vacuum, seperti space. Jadi kalau dekat space, dekat tempat yang tak ada udara ni, kalau berlaku sesuatu bunyi, kita tak dapat dengar. Sebab tidak ada udara. Jadi tempat yang ada udara, contohnya ada tempat yang berlaku bunyi-bunyian, kita dapat dengar. Letupan ke, bunyi orang main muzik ke, bunyi daripada alam sekitar ke, even bila udara tu bergerak kan, dia jadi angin. So dia pun kita boleh dengar dia. Angin bergerak kan, kita boleh dengar dia. So kita pergi sini. Air is around us. Air is also present in water and soil. Ada di dalam air dan juga di dalam tanah. Air consists of gases such as oxygen and carbon dioxide. So oksigen ni yang kita gunakan untuk bernafas. So kita perlukan udara yang banyak oksigen, manakala carbon dioxide ini adalah udara yang kita hasilkan. Udara oksigen ni, gas oksigen ni kita perlukan dia, kita guna dia. Kemudian carbon dioxide ni adalah yang kita hasilkan. Dia macam kita pakai, kita buang. Kita pakai, kita buang. So selain daripada oksigen and carbon dioxide, actually ada banyak lagi jenis-jenis gas yang ada di sekeliling kita, dan sedar tidak sedar sebenarnya kita juga menyedut nitrogen. Lepas tu kalau kamu tengok yang dalam balon, kalau kamu tengok ada yang birthday surprise balon tu kan, yang boleh terbang tu, yang boleh float in the air, itu dimasukkan dengan gas bernama helium. Jadi helium ni dia ringan, jadi dia boleh terapung. Ada banyak jenis gas sebenarnya, tetapi yang biasa kita gunakan adalah oxygen and carbon dioxide. Nama-nama gas ni sebenarnya sangat menarik. Dalam lampu, ada lampu yang berwarna-warni kan. Dia yang lampu yang berwarna-warni tu kita panggil dia argon. Ada banyak lah, memang seronok. Nanti kalau kamu jumpa di dalam bacaan kamu ke, ataupun kamu tengok video ke, kamu jangan rasa heran lah. Sebab sebenarnya kita ada sekeliling kita pelbagai jenis gas. So dia kata dekat sini, oxygen is needed for living things to breathe. Kita gunakan untuk bernafas. Jadi tengok ni, bila kita hidup, kita tak sedar pun sebenarnya setiap saat kita bernafas. Even saya nak tanya dengan murid-murid 2C, adakah kita bernafas ketika kita tidur? What do you think? Kalau waktu tidur, bernafas ke tidak? Yes or no? Yes, bernafas. Betul tu. Waktu kita tidur kita tak sedar pun, tapi kita tak payah hembus nafas, tak payah tarik nafas, tapi kita masih juga bernafas. Tuhan buat kita automatik, kita punya jantung, kita punya paru-paru sentiasa bernafas. So kita tengok ni, dia hembuskan, dia blow the balloon. Kita juga menghembuskan ni, jadi dalam ni akan ada banyak carbon dioxide. Ni bila dihembuskan ni, dalam ni akan ada banyak carbon dioxide. Tetapi ada juga gas yang lain di dalam balon tu. Cuma yang lagi banyak ialah carbon dioxide. Okey, kita tengok juga dekat sini termites. Apa tu termites? Anak-anak juga duduk di dalam tanah. Jadi macam mana? Dalam tanah pun mereka menggunakan sistem pernafasan mereka yang tersendiri. Serangga ni dia tak pakai paru, tapi dia pakai adalah liang-liang udara. Nanti kamu akan belajar pada waktu tahun 4 nanti. Jadi dia bernafas menggunakan dia punya sistem badan yang tersendiri. Jadi dia bernafas. Yang ke seterusnya 111. Okay.
Kamu tengok ni, animals breathe. Duduk dalam air boleh je berenang, boleh je bernafas. Yes, betul, sebab di dalam air juga terdapat udara. Macam mana kalau manusia? Adakah manusia boleh juga bernafas dalam air? Kenapa tak boleh bernafas dalam air? Kerana kita tidak mempunyai insang. Kita tak ada insang. Kita tidak ada insang. Gills, we don't have gills. Kalau ikan ni dia ada gills. Gills tu akan menyerap kandungan udara yang ada di dalam air. So ini contoh dia bagi plants breathe, animals breathe. Okay. Adakah sama udara yang digunakan oleh tumbuhan dan juga haiwan? Adakah sama? Okey, cikgu tanda kat sini. Okey. Kalau tumbuhan dia gunakan carbon dioxide. Cikgu tuliskan dekat sini, cikgu perkenalkan dekat kamus. Carbon dioxide kita tulis dia sebagai CO2. CO2. Carbon, C, oksigen ada dua. Jadi carbon dioxide. CO2. Cikgu rasa kamu pernah pergi dekat kedai, lepas tu dekat botol-botol minuman dia ada buat O2, CO2. Cuba kamu tengok jenama-jenama minuman yang ada dekat kedai. Ada macam-macam, ada yang tulis CO2, O2. Apa maksudnya tu? Itu adalah kandungan dia, carbon dioxide ke O2 adalah oksigen. Manakala kalau animal pula dia tak gunakan CO2, dia gunakan O2. Ni dia gelap, jadi kita tulis je kat sini. Cikgu tulis kat bawah ni sikit. O2. Kalau O2 bermaksud oksigen. Manusia pun sama juga tadi. Apa cikgu tanda dekat sini lah. Animals dengan human ni dia sama. Kita dengan haiwan kita gunakan yang sama, iaitu O2. Cikgu perkenalkan, tak ada jangan risaulah, tak adanya dia tanya kamu apa O2 apa CO2 tu. Kita perkenalkan dengan kamu supaya nanti kalau kamu jumpa dekat luar, jumpa dekat makanan ke, minuman ke atau apa-apa sajalah alatan dia tulis O2, kamu tahu. O2 tu ialah oksigen. Kalau air kita panggil dia H2O. H2O ialah air. Okey. 112 pula. Udara bila dia tidak bergerak kita panggil dia air. Tapi bila bila dia sudah mula bergerak, kita panggil dia sebagai wind, angin. Wind. Jadi udara dan angin adalah benda yang sama saja. Kandungan dia pun sama saja. Perbezaan dia ialah satu dia bergerak dan satu lagi tidak bergerak. Cikgu ulang, air dia tidak bergerak. Tapi kalau wind dia bergerak. Wind cannot be seen, kita tak nampak dia, tetapi we can feel the presence. Kita boleh rasa dia punya hadir tu. Macam tadi cikgu cakap, kita boleh dengar bunyi angin. Lepas tu kalau dia meniup pada kita, badan kita, kita boleh rasa angin tu kuat ataupun perlahan. Duduk di dekat tepi pantai, angin dia kuat. Tapi kalau duduk di dalam rumah, angin tu tidak dapat dirasai. Okay, so do you know that the wind affects human in many ways? Angin ada kebaikan dan keburukan dia. Okay, kita turun dekat sini 112 masa 112. So dia tengok lampu, kapal layar dan juga layang-layang ni. Saiful, the wind is blowing, dia kata. This is the best time to fly a kite. Betul, bila ada angin yang kuat, barulah kita dapat bermain layang-layang dengan baik, sebab dia akan membantu layang-layang tu untuk terbang tinggi. This will help the kites to fly high. What about the sailing boat? Sama juga. Kalau angin tu sedikit je, perlahan je, jadi susah dia nak pergi laju. Dia tak boleh berlayar dengan laju. So dia membantu sailing boat untuk bergerak dengan laju. Kalau kamu tengok pertandingan lumba ni kan, lumba kapal layar dekat TV ke, Olimpik ke, sukan mana-mana, mereka memang suka kalau angin tu kuat. Jadi mudah untuk mereka bergerak.
Ia akan memberi kelebihan kepada mereka untuk menang pertandingan. Okey, 113. Manusia pun mencipta alat yang bernama sebagai windmill. Seperti ni, windmill ni. Kenapa gunakan windmill ni? Windmill ni bila angin bergerak memutarkan kipas-kipas ni, jadi dia akan menukar tenaga yang bergerak itu menjadi tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik ini kita pun salurkan sampai ke rumah. Dekat Malaysia memang tak ada, tetapi negara kita ni kita gunakan air. Jadi kalau macam angin ni adalah sesuai untuk negara-negara yang angin dia kuat. Biasanya dekat Eropah lah. Dia letakkan dekat kawasan kawasan lapang, kawasan padang macam ni, tengok ni, tak ada rumah dekat tepi, tak ada bangunan dekat tepi. Dia pastikan kawasan semuanya lapang. Maksudnya lapang tu tak boleh ada gangguan daripada benda-benda lain. Pokok pun rendah daripada windmill ni. Sebab apa? Dia nak pastikan angin tu betul-betul kuat untuk memusingkan kipas ni. Jadi kipas ni akan menjadi menukarkan, ia membekalkan tenaga elektrik. Kita tak perlu gunakan tu, kita gunakan sumber lain. Dan angin juga membantu kita untuk mengeringkan pakaian. Tengok ni. Jadi baguslah, ada kegunaannya. So dia membantu manusia dalam pelbagai situasi. Okay, so help humans in a lot of situation. Ada juga kesan buruk je daripada angin. Contohnya bila angin tu terlalu kuat. Bila angin tu terlalu kuat, tengok ni, dia akan menghasilkan big wave, seperti tsunami. Tsunami. Jadi tsunami tu kalau tak silap cikgu, dia punya translation dia dalam bahasa Jepun kan, tsunami tu kan. Jadi kalau kita translate, dia kata tsunami tu ialah ombak pelabuhan. Ombak pelabuhan. Kenapa orang Jepun cakap ombak pelabuhan? Sebab orang Jepun cakap biasanya kawasan yang dekat pelabuhan ni yang terkena ombak yang besar. Jadi dia panggil nama ombak tu ombak pelabuhan. So ombak tu besar sampai mengakibatkan kerosakan. Kalau kamu tengok dekat Miri ni, selalu dekat tepi-tepi pantai. Jadi bila ada, kalau kamu pergi dekat Esplanade ke apa kan, jadi bila ombak terlalu kuat, angin terlalu kuat, mereka akan bunyikan siren amaran. Jadi mereka cakap tak boleh mandi pantai ataupun tak boleh pergi ke kawasan pantai ketika ombak tu berlaku. Sama juga kawasan-kawasan lain, tengok ni, batu-batu ini kita panggilkan sebagai hakisan. Hakisan pantai. Jadi ia akan merosakkan bentuk muka bumi dan tentu sekali rumah-rumah yang ada dekat tepi sana. Kalau kamu pernah dengar orang-orang Melayu dia kata pepatah apa? Kalau kita takut, kalau takut di lambung ombak, I'm good. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Jadi orang yang berumah di tepi pantai, orang zaman-zaman dahulu cakap, adalah orang yang cekal dan mesti kuat mengharungi cabaran. Itu maksud dia. Jadi kalau kamu nak mencapai sesuatu, kamu mesti sanggup untuk mengharungi cabaran, menghadapi cabaran. Contohnya kamu ni nak berjaya dalam pelajaran. Mesti susahnya, memang susah. Tapi kamu mesti berani untuk menghadapi cabarannya. Banyaklah cabaran macam sekarang kita sekarang menghadapi cabaran. Cikgu tengok ramai murid kelas 2 sini yang selalu ikut tugasan, selalu menyiapkan tugasan, selalu ikut kelas online. Jadi kamu sebenarnya adalah murid-murid yang bagus, yang berani menghadapi cabaran. Okay, so ada lagi tak kesan buruk yang lain oleh angin? Banyak sebenarnya. Bila angin terlalu bila angin terlalu kuat, ia juga mengakibatkan haiwan-haiwan pun lari ataupun tinggalkan tempat tinggal mereka, habitat mereka. Jadi itu salah satu contohlah. Okay, so ini designing a wind rocket ni kita akan buat dia nanti. Cikgu ada template dia ni. Kita akan bagi, kamu boleh bawa straw ni. Tapi tak apalah, lain kali insya-Allah kita buat ni. Kita tiup je dia akan terbang. Memang jadi punya. Okay, so cikgu nak buat buku aktiviti. Ni lain kali kita buat dia. Cikgu nak buat buku aktiviti, kita sambung. Kejap.
effect of strong wind. Okay. Yes. Okay. Okay, keluarkan buku aktiviti. Aktiviti book kita nak buat muka surat. Stop sharing. Cikgu tak ingat muka surat berapa. 68. 68 buku aktiviti. Kita nak mula menyiapkan latihan. Okay, buka window. Okay, ni muka surat 68 yang ni ya, yang ada gambar awan-awan, hujan dan sebagainya. Okay, let's go. Natural, tengok tu. Okay, kalau cikgu terlambat sikit guna ni, cikgu minta maaf sebab dia ada feature. Lepas cikgu update, dia keluarkan feature yang terbaru. Lepas tu tengok-tengok dia jadi macam ni, dia jadi susah untuk kontrol dia punya page ni. Okay, natural water cycle. Okay, ready? Okay, cikgu tukar dulu pen cikgu ni, tukar jadi merah. Okay, sketch dah bersedia kita buat ni. Lepas tu kita buat, pastikan sama-sama siap. Okay, sketch the arrows to show the correct sequence of natural water cycle. Dari mana dia bermula, daripada mana dia berakhir. Ada ke tempat dia bermula dan berakhir? Sebenarnya tidak ada. Water cycle dia tidak ada akhir dia tidak ada mula dia, sebab dia sentiasa bersambung. Itu sebenarnya. Okay, so daripada mana? Air akan naik ke atas. Jadi kita mulakan daripada air ni, dia akan naik ke atas menjadi awan. Lambat. Apa tu? Okay. Tu dah. Okay, boleh ke? Nampak tak error atas? Boleh? Tebal sikit lah. Okay, semula cikgu buat dia anak panah ni. Lepas tu dia ke atas. Water. Ni tak apa, kalau tak nak tulis macam cikgu pun tak apa. Cikgu tulis sebagai catatan saja. Water. Dekat atas ni dia jadi clouds. Clouds. Jadi titisan air tu dia pun pergi jadi cloud yang berat. Kecil pula. Okay. Sekali lagi. Kemudian daripada cloud dia jadi rain. Dia turun sebagai rain. Okay. So dia pun tukar lagi nanti jadi water dalam sungai itu. Kemudian dia naik lagi sebagai cloud sekali lagi dan sentiasa bersambung-sambung. Okay. Okay, kita pun turun dekat bawah ni, kita tengok. Okay, natural water cycle occurs when water. Boleh ya? Kalau cikgu terlalu cepat beritahu When water from rivers and seas become water vapor. Water vapor, panjang sikit. Water vapor tu apa? Uap air.
Water vapor. Jangan tertukar huruf V cikgu ni ya. V dengan R. Okey. Perlu ke besar sikit? Bolehlah besar sikit. Macam tu Water becomes water vapor. Water vapor tu wap air. Macam mana rupa wap air dia? Contohnya macam bila kita masak air, masak nasi kan, dekat periuk tu ada water vapor. So water vapor is cool. Bila dia dah sejuk, dia akan menjadi water droplets, titisan air, and forms clouds. Dia titisan air tu berkumpul, dia geng-geng ramai, lepas tu pun jadi awan. And then awan-awan ni dia pergi tempat sejuk seperti di gunung, di bukit. Dia clouds become too heavy, dia akan jadi berat bila dah ramai-ramai sangat berkumpul, and will fall as rain. There you go. Lepas tu pusing balik dari air jadi wap air, jadi awan, jadi hujan. Sama je pusingan-pusingan dia. Sentiasa berterusan. Kita jaga dia supaya dia sentiasa bersih dan terpelihara. Okay, I move to 69. Boleh? Muka surat 69 Okay senang je kan? Okay, muka surat 69 ni kita nak kena lukis-lukis. Okay, so kita pun tengok dulu. Kita isi dulu empat-empat ni. Kita isi dulu ke empat-empat ni ke dalam kotak di bawah sini. So, clouds dia sudah isikan dengan kita. Clouds dah siap dah isi. Kemudian clouds dia akan jadi, kita ikut anak panah lah. Ikut urutan anak panah. Cloud dia akan jadi rain. Naikkan ni rain. Dekat tepi ni rain. Okay, kemudian rain dia akan jadi water. Water dia akan jadi water vapor panjang. Okay, so kalau kamu tak muat ni, okay, tak apa, bolehlah keluar daripada kotak sikit. Water vapor. Okay, kita pun lukiskan awan tu dengan cantik. Awan. Kita lukiskan hujan tu dengan cantik. Okay, so cikgu nak pakai yang mana teruslah. Boleh. Senang je, lukiskan dua awan. Okay, cikgu besarkan dia. Lukiskan dua awan. Tempellah macam tu. Satu lagi geng dia. Lukiskan titisan hujan. Okay. Contohnya. Siap, hujan satu. Okay. Air macam mana nak lukis kat mana? Lukislah river, senang. Lukis river. Okay, so kita lukiskan guna warna hijau. Oops. Okay, rain dah siap. Lukiskan air di dalam sungai. So kita buat dia. Okay, lepas tu sungai. Okay, lepas tu kita tak apa. Okay, kita warnakan dulu air tu. Okay. Teacher, do we have to color? Kalau kamu tak ada colour sekarang, kamu lukis dulu. Nanti bila dah habis ni, kamu warnakan dia. Okay. Kalau kamu tak ada pensel colour sekarang, tak apa. Nanti kamu warnakan kemudian. Okay. Laju. Air. Okay, lepas tu cikgu tambahlah sedikit kawasan bukit ke kat belakang ni untuk menunjukkan dia.
Okay, ya. So cikgu tambahkan rumput sikit. Satu. Okay. Oops. Okay. Kemudian water vapor ni senang je, lukis je water droplets. Okay, so water droplets ada yang kecil, ada yang besar lah. Okay. Okay, kemudian cikgu warna simple-simple je. Oh. Okay. Siap kan? Okey, senang. Okey, cikgu beritahu sekali lagi, siapa yang tak ada pensel color, it's okay, nanti kamu warnakan dia nantilah. Kamu boleh buat dia warna nanti. Kalau kamu lukis dulu, lepas tu nanti kamu warna, boleh. Okey. Dah siap dah? Okay, very good. Done. Okay. Done. Okay, let's go to next page. Okay. 70. Okay, 70 ni jawapan dia akan ada apa orang kata macam dia berulang-ulang. Okay, dia akan berulang-ulang, jadi jawapan dia hampir sama je nanti. Okay. In the soil, in the ground, in the soil, in the sound. Soil. Okay, so fill in the blanks to show where air is found. Gambar yang pertama ni dia senang je, dia tunjukkan di dalam tanah. So kita kata dia in soil ataupun in the soil lah. In the soil. Tanah, in the soil. Yang kedua pula, okay, dalam air, so in the water. Okay, in the water. Okay, yang ketiga, dia adalah sama seperti yang pertama tu. Arnab tu masuk dalam lubang di dalam tanah, so dia in the soil again. Okay, tapi yang keempat ni us, kenapa ni us, around us, sekeliling kita, around us. There you go. In the soil, in the water, around us. Okay, very good. Okay, tak apa, kita tunggu. Cikgu tengok, cikgu check dekat Google Meet. Siapa yang masih menulis, jadi cikgu belum move to another page lah.
Okay, di bawah sini sama saja. Air is around us. Air is around us. Living things need air to breathe. Air is everywhere, including in soil, okay, water, and surrounding. Tak apalah, around us. It's everywhere in soil, water, and around us. And around us. Aku rasa keliru pula. Okay, around us. I'm done. I'm done. I'm done, teacher. Well done. Done. Okay, so muka surat 70 pula. 71, sorry. 70. Okay. Fill in the blanks with the correct answer. So, consists of several types of gas. Apa dia? Air. Air. Okay, so air. Okay, air, udara. Cikgu besarkan sikit. Okay, human, plants and animals need what? Oxygen. Okay, O X Y G E N to breathe. Lepas tu boleh? Cikgu tengok daripada Google Meet kalau kamu dia beritahu. Okey, apakah release ni kita bebaskan dia? Apakah yang kita bebaskan tadi cikgu cakap? Kita gunakan carbon dioxide. So CARBON, carbon dioxide, DIOXIDE, carbon dioxide. Okay. Kita complete the crossword puzzle below based on the above statement. Air, oxygen and carbon dioxide. So number 1, air. Okay, yang ni kamu nak isi di huruf besar semua pun boleh, nak isi di huruf kecil pun boleh. Okay, so cikgu suka huruf besar lah semua sebab senang. Air. Lepas tu tadi number 2 is oxygen. Okay, O, X, Y, G, E, N. Okay. Lepas tu yang ketiga, carbon dioxide, CARBON. Lepas tu dia ada space tu, di. Okay, oxide. Senang kan? Okay, dan ada sifat tak ni? Tak je. Okay lah, kita end kita our class today with 72, bukan surat 72 ni. Okay. Nampaknya. Okay. Muka surat 72 lah. Okay lah. Okay, so muka surat 72 ni dia cakap apa? Cipta satu alat atau satu model, iaitu model sailing boat. Gunakan sponge, guna scissors, guna ice cream stick, guna coloured pencil, adhesive tape and thick paper. Thin paper, kertas yang nipis. Kemudian dia suruh sketch. Tak payah lukis betul-betul cantik-cantik, tetapi yang paling penting dekat sini ialah kamu kena beritahu
label dia. Apa maksud label? Maksudnya nama dia tu nanti. Okay, so apa kata kita sama-sama hasilkan dia. Kita gunakan pembaris. Ada tak pembaris dekat sini? Okay, sekejap. Mana pembaris dia? Tidak ada. Ada tak? Tak ada pembaris. Dekat sini. Bukan. Macam mana ni? Tak apa. Okay. Kita lukis je. Okay, so kita lukiskan dia punya tapak dia dulu. Okay, sekejap. Okay, tapak dia dulu. Kita gunakan pensel untuk membuat dia punya tapak, color pencil. Okay, so kita buatkan dia punya pembaris. Yang dulu ada pembaris, sekarang dia tak ada pembaris pula. Paper, kemudian kita pun letakkan paper tu. Hai. Dah. Sekejap Alamak. Okay, semula. Okay, cikgu buat kecil sikit lah. Okay, macam tu. Okay, 1 pensel, 2 pensel, 3 pensel, 4 pensel, 5 pensel. Okay, kita pun sambung dia. Sambung lagi. Okay, good. Teacher, Yes. do I use pencil color or pencil? Dekat atas ni dia kata color pencil. Jadi kita kena guna color pencil lah sebab yang diberi dalam ni dia nak color pencil. Ice cream stick, lepas tu adhesive tape, scissor, lepas tu kita letakkan span dekat bawah dia. Kenapa letak kat bawah? Letak kat bawah ke letak kat atas? Supaya dia terapat. Okay. Ni bawah satu lagi. Span. Okay, kemudian kita kena namakan dia. Teacher, macam ni. Boleh? Okay. Jangan lupa nama dia. Okay. Color pencil. Sponge. Teacher, could I make it like this? Can I see it? Sekejap, cikgu tengok. Mana? Boleh? Sekarang kita boleh lah. Cikgu nak namakan dia. Betul lah tu? I Okay, just betul. that you right.
Boleh, boleh, boleh. Sekarang kita nak kena namakan dia. Okay. Tin paper. Okay. Lepas tu color and stick, tin paper and sponge. Sponge. Okay. Pun ambil. Anda. Okay. Jangan gariskan dia. Okay, kamu gariskan dia dekat mana? So ini ialah tin paper, ice cream stick, color pencil dan juga sponge. Ada dua sponge kan? Boleh juga ke atas ni. Okay, cikgu bagi masa untuk kamu kemaskan dia. Sama juga cikgu pun tak kemas sebab ni tak ada pembaris cikgu punya whiteboard yang terbaru ni. Biasanya ada pembaris. Dan okay. Okay, muka surat yang seterusnya tu nanti kita akan sambung dia next week. Ada sikit lagi, 3 muka surat je lagi. Okay. Kalau kamu nak warna pun boleh, ikut suka hati kamu lah. Okay, kalau cikgu nak warna ni. Warna biru. Okay, kemudian stick. Pensel cikgu nak buat dia warna merah ke? Inilah. Okay. Kemudian sponge, cikgu nak warna kuning. Okay, itu saja. Tambah sikit lah. Okay. Okay, cikgu nak tambah hitam tu depan sebab pensel color.
tulis sini nama lah. Cikgu Zul. Buruk betul. Okey, cikgu rasa itu sahaja. Okey, macam mana kamu punya kapal? Dapat. Dah siap? Cantik dah? Dah siap. Cantik? Siap. Okay, so that is all for today. Thank you for coming. We will continue our exercise later next week. Okay, ada apa-apa nak tanya cikgu? Siapa yang dah siap kamu punya mind map? Saya tak ada. Tak ada. Okay, very good. Okay, so thank you semua. Semoga semuanya sihat selalu. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Goodbye.